Pendidikan merupakan agenda utama yang mempengaruhi kualiti dan peradaban sesuatu bangsa di dunia. Tanpa pendidikan, manusia akan dianggap mundur. Pendidikan merupakan satu proses memperoleh pengetahuan yang berguna dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian manusia. Proses pendidikan akan melalui seluruh kehidupan manusia, iaitu bermula dari rahim ibu sehinggalah ke akhir hayat. Tahap pendidikan ini akan dijalankan dalam kehidupan manusia secara rasmi atau tidak rasmi. Pendidikan yang diperoleh oleh setiap manusia juga merangkumi pelbagai aspek, iaitu potensi akal, jasmani dan rohani. Aspek-aspek tersebut sangat penting bagi meningkatkan tahap intelektual, kemahiran individu serta kepekaan terhadap persekitaran. Kini, kualiti pendidikan merupakan isu yang sangat penting di negara Malaysia dan seluruh dunia. Kualiti pendidikan merupakan matlamat yang keempat dalam Sustainable Development Goals ataupun SDG. Matlamat ini bertujuan untuk memastikan setiap manusia mendapat pendidikan yang berkualiti serta mempromosikan peluang pembelajaran sepanjang hayat semua manusia di dunia. Pendidikan berkualiti merupakan satu wahana yang kuat dan kukuh untuk pembangunan lestari. Pendidikan yang berkualiti dalam kalangan manusia juga dapat merapatkan jurang perbezaan antara bandar dan luar bandar. Sejak kebelakangan ini, industri pendidikan negara bergerak menuju sistem pendidikan yang bertaraf dunia. Sistem pendidikan yang berkualiti ini mampu melahirkan masyarakat yang berdaya saing dan berpengetahuan untuk menjadi insan kelas pertama. Memperkasakan pendidikan, terutamanya pendidikan di kawasan luar bandar adalah tujuan utama dalam Pelan Pembangunan Pendidikan atau PIPP. PIPP juga memberi tumpuan kepada peningkatan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran pelajar. Antara matlamat utama dalam memperkasakan pendidikan, terutamanya di kawasan luar bandar, ialah membangunkan modal insan dan memperkasakan sekolah jenis kebangsaan. Jelaslah bahawa kualiti pendidikan yang bagus, terutamanya di kawasan luar bandar, akan dapat meningkatkan prestasi negara dan seterusnya di mata dunia kerana dapat melahirkan individu yang berkualiti dan intelektual. Teori pembelajaran adalah gabungan prinsip dan penjelasan yang saling berkaitan mengenai banyak fakta dan penemuan. Fakta dan penemuan tersebut mempunyai berkaitan dengan situasi pembelajaran dan kaedah pengajaran. Sebagai contohnya, pemilihan kaedah pembelajaran dan pengajaran yang baik dapat membantu pelajar untuk memahami sesuatu ilmu itu dengan lebih baik. Matlamat rancangan pendidikan adalah bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan serta membuka peluang pendidikan. Ianya merupakan agenda yang terpenting sebagai salah satu strategi pembangunan di Malaysia. Namun, kecemerlangan akademik sering dikaitkan dengan latar belakang pelajar. Apa yang berlaku di Malaysia sekarang ini, perbezaan kecemerlangan lebih terjurus dalam kalangan pelajar di kawasan bandar dan luar bandar. Jika dibandingkan prestasi antara pelajar di bandar dan luar bandar, prestasi pelajar luar bandar dianggap agak mundur. Oleh itu, tahap pendidikan yang berkualiti perlulah ditingkatkan di kawasan luar bandar. Di sini saya akan kemukakan 3 teori yang boleh dikaitkan dengan bidang pendidikan di kawasan luar bandar. Teori yang pertama ialah teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan teori yang mengkaji tingkah laku manusia. Teori behaviorisme ini menekankan kepada pembentukan tingkah laku berdasarkan rancangan dan tingkah laku. Teori behaviorisme ini telah diperkenalkan oleh Ivan Pavlov. Ia kemudiannya dikembangkan oleh Thorndike dan Skinner yang menunjukkan proses pembelajaran berkait dengan perkembangan dan perubahan sikap serta tingkah laku. Secara amnya, teori behavioristik ini adalah kaedah pengajaran yang mempengaruhi tingkah laku pelajar, sama ada menjadi lebih baik atau lebih buruk. Teori behaviorisme ini juga menjelaskan bahawa tingkah laku pelajar boleh diperhatikan serta dikawal dan diramal.
Teori behavioristik ini mempunyai ciri-cirinya ia tersendiri. Yang pertama ialah percaya bahawa semua tingkah laku yang dihasilkan oleh manusia dikesan melalui refleksi. Ciri yang kedua ialah semua tindakan yang dihasilkan akan dikembalikan semula kepada tindak balas. Oleh itu, teori behavioristik ini dapat dikaitkan dengan sektor pendidikan. Teori behavioristik ini menekankan kepada pembentukan tingkah laku yang dianggap sebagai hasil pembelajaran. Teori ini boleh digunakan sebagai panduan bagi meningkatkan kualiti pendidikan, terutamanya di kawasan luar bandar. Dengan adanya pendidikan yang berkualiti di kawasan luar bandar, ia akan mendorong lebih ramai manusia yang mempunyai daya pemikiran kelas pertama. Seterusnya ialah teori kognitif. Teori kognitif menekankan pengolahan pemikiran pelajar dalam proses pengajaran. Teori kognitif telah diperkenalkan oleh Bruno dan Simon sejak tahun 1950-an. Teori ini menekankan kepada pembentukan sistem pengekodan, iaitu coding system. Sistem ini akan melibatkan proses pemindahan maklumat daya ingatan, merungkai permasalahan yang timbul serta melibatkan tahap motivasi dalam kalangan pelajar itu sendiri. Dalam proses penerimaan maklumat, pelajar akan menerima dan menyimpan maklumat tersebut dalam minda mereka sama ada jangka pendek atau panjang. Pelajar juga akan mentafsir maklumat tersebut untuk meningkatkan tahap motivasi mereka. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat menarik perhatian pelajar, terutamanya di sekolah kawasan luar bandar, untuk lebih peka semasa berada di dalam bilik darjah. Biasanya, pelajar luar bandar kurang tahap motivasi diri kerana mereka tidak terdedah dengan program-program, terutamanya program mengenai pembangunan negara. Teori kognitif ini melibatkan proses mental yang memberi impak kepada tingkah laku manusia. Ia turut melibatkan otak bagi membolehkan seseorang itu menguasai daya pemikiran yang baik. Proses ini memberi tumpuan kepada persiapan, persepsi, perhatian, daya ingatan serta pembelajaran dan penaklukan sesuatu maklumat yang disampaikan itu. Teori yang ketiga ialah teori humoristik. Teori humoristik muncul pada tahun 1940-an sebagai tindak balas ketidakpuasan terhadap kaedah psikologi dan behavioristik. Teori humoristik adalah pembelajaran manusia yang bergantung kepada emosi dan perasaan mereka. Carl Rogers menyatakan pendapatnya bahawa setiap orang mempunyai cara belajar yang berbeza dari orang lain. Strategi dan kaedah dalam proses pembelajaran dan pengajaran mesti dirancang dan disusun dengan sebaik mungkin berdasarkan keperluan dan perkembangan emosi pelajar. Kars juga menyatakan bahawa setiap orang mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai tahap kecemerlangan diri. Pelajar luar bandar terdiri daripada pelbagai latar belakang. Oleh itu, emosi dan perasaan mereka agak sensitif jika dibandingkan dengan pelajar di bandar. Oleh hal yang demikian, guru perlu mengawal emosi dan perasaan pelajar, terutamanya pelajar luar bandar, bagi memastikan mereka terus bersemangat untuk menerima pendidikan di sekolah. Dalam rancangan Malaysia kedua, Malaysia telah melaksanakan dasar untuk membasmi kemiskinan serta mengurangkan polarisasi sosioekonomi, terutamanya antara masyarakat bandar dan luar bandar. Pendidikan akan memberi peluang kepada setiap orang untuk menguasai ilmu pengetahuan agar mereka mampu mengatasi rintangan dalam kehidupan mereka, terutamanya di luar bandar. Terdapat pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan bagi meningkatkan tahap pendidikan yang berkualiti di kawasan luar bandar seperti yang telah digariskan dalam PPIM pada tahun 2006 sehingga 2010. Pendidikan berkualiti di kawasan luar bandar diberikan penekanan yang lebih bagi memastikan jurang antara bandar dan luar bandar dapat dikurangkan. Penerapan pendidikan abad ke-21 merupakan satu cabaran bagi pelajar di kawasan luar bandar. Pembelajaran abad ke-21 ini bertujuan untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan dalam SDG, iaitu mencapai pendidikan yang berkualiti pada tahun 2030. Pembelajaran abad ke-21 juga dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan sasiah pelajar, terutamanya sasiah pelajar di kawasan luar bandar. Hasil pembelajaran yang diperoleh akan dapat meningkatkan ketamadunan masyarakat di kawasan luar bandar.
Seterusnya, faktor yang menyebabkan pendidikan di luar bandar kurang berkualiti ialah kekurangan kemahiran dalam teknologi maklumat dan komunikasi ataupun TMK. Kebolehan menguasai dan kemahiran TMK merupakan kunci utama kejayaan hasil pembelajaran. Kemahiran dalam penggunaan TMK juga penting bagi pelajar di luar bandar kerana kemahiran tersebut dapat melengkapkan pelajar sebelum mereka memasuki alam pekerjaan dan juga melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi. TMK merupakan satu alat untuk meningkatkan tahap kualiti pendidikan serta produktiviti pendidikan di kawasan luar bandar. Jika TMK ini tidak diaplikasikan di sekolah kawasan luar bandar, maka pendidikan yang berkualiti tidak akan dapat direalisasikan dalam sektor pendidikan. Faktor yang kedua ialah kadar kemiskinan. Kemiskinan telah membataskan penglibatan ibu bapa dalam mengecapi pencapaian anak-anak mereka dalam pembelajaran. Ibu bapa, terutamanya di kawasan luar bandar, lebih memberikan penekanan kepada anak-anak mereka untuk mencari wang dan rezeki bagi membantu mereka meneruskan kelangsungan kehidupan seharian. Keluarga yang berpendapatan tinggi juga tidak memberikan kerjasama yang baik dalam memastikan kualiti pendidikan anak mereka. Kesannya, pendidikan yang berkualiti tidak akan dicapai kerana ibu bapa tidak terlibat sama dalam memastikan pencapaian dan prestasi anak-anak mereka. Faktor yang seterusnya ialah kualiti guru. Kualiti guru turut menyumbang kepada kualiti pendidikan di kawasan luar bandar. Hal ini dikatakan sedemikian kerana sikap, pengalaman dan komitmen yang diberikan oleh guru untuk mengajar dapat mendorong pelajar supaya mengambil bahagian secara aktif semasa proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas berlangsung. Faktor yang keempat ialah sikap pelajar. Minat dan sikap pelajar merupakan aspek yang penting bagi memastikan pendidikan yang berkualiti. Sikap dan masalah peribadi pelajar akan mempengaruhi cara mereka berfikir. Kemajuan sesebuah negara sangat berkait rapat dengan kemajuan dalam bidang pendidikannya. Pendidikan juga dapat dikaitkan dengan penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Perbezaan latar belakang dan kawasan telah menyebabkan jurang kualiti pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar. Kualiti pendidikan di kawasan luar bandar mempunyai banyak cabaran dan liku-liku kerana mempunyai banyak kelemahan. Selain daripada cabaran, faktor juga merupakan punca kualiti pendidikan di kawasan luar bandar tidak dapat direalisasikan. Namun, perbezaan tersebut boleh diatasi sekiranya kualiti pendidikan di antara kawasan bandar dan luar bandar dapat diselarikan. Antara impak positif yang diperoleh hasil daripada pendidikan yang berkualiti ialah guru-guru dapat meningkatkan kaedah pembelajaran. Seterusnya ialah dapat meningkatkan kefahaman dan daya ingatan pelajar. Seterusnya, menerima dan memahami emosi dan perasaan sendiri. Pendidik perlu membimbing pelajar dan tidak menambahkan beban mereka dalam proses pembelajaran. Secara keseluruhannya, penggunaan teori behaviorisme, teori kognitif dan teori humoristik ini memberi banyak pengaruh dan kesan yang positif terhadap kualiti pendidikan di kawasan luar bandar. Antara cadangan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan tahap pendidikan di Malaysia ialah melengkapkan kemudahan infrastruktur. Yang seterusnya ialah meningkatkan program terutamanya di kawasan luar bandar. Kesimpulannya, terdapat pelbagai cadangan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan tahap kualiti pendidikan di kawasan luar bandar.